Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Tapi sudah pasti perbincangan dan juga tumpuan pada ketika ini ialah berita gembira yang diraih dan juga dicapai oleh anak Malaysia, Tan Sri Michelle Yeoh sebentar tadi. Di mana Tan Sri Michelle Yeoh, anak kelahiran Ipoh Perak, memenangi anugerah pelakon wanita terbaik di anugerah akademik ke-95 menerusi filem Everything Everywhere All at Once yang juga menerima beberapa anugerah utama yang lain. Kemenangannya ini menjadikan Michelle menjadi sebagai seorang ataupun pelakon Asia pertama yang memenangi Oscar dalam tempoh 95 tahun. Dalam filem arahan bersama Daniel Kwan dan Daniel Chenette itu, Michelle melakonkan watak Evelyn Wang, seorang isteri dan ibu yang mempunyai kelebihan untuk merentas ruang dan waktu. Michelle sebelum ini menang pelakon wanita terbaik di Golden Globe Award dan Screen Actors Guild Award. Michelle yang menempa nama sebagai pelakon di Hong Kong dan kemudian berkembang di Hollywood mengedepikan pesaingnya Cate Blanchett dalam filem Tar, Viola Davis dalam The Woman King, Ana de Armas Blonde dan di Daniel Deadwyler dalam filem Till. Everything Anywhere All at Once juga menang anugerah filem terbaik, sementara Kwan dan Chenette yang juga dikenali sebagai The Daniels dinamakan pengarah terbaik. Secara keseluruhannya, Everything Anywhere All at Once menang 7 anugerah termasuk lakon layar asli dan penyuntingan, menjadikan filem terbaik paling banyak kategori sejak Slumdog Millionaire pada 2008. Everything Everywhere All at Once juga menang anugerah pelakon pembantu wanita dan lelaki untuk Jamie Lee Curtis dan Ke Huy Quan. Filem yang mula ditayangkan pada Mac 2022 itu membantu pawagam kembali pulih selepas 2 tahun pandemik COVID-19 dengan mengutip lebih $100 juta Amerika jualan tiket di seluruh dunia. Everything Everywhere All at Once mengisahkan Evelyn Wang, seorang wanita pertengahan umur lakonan Michelle, mengusahakan sebuah dobi bersama suaminya. Evelyn sering dikejar IRS, Badan Percukaian Amerika, kerana pelbagai kepincangan dalam audit syarikatnya. Hidupnya membosankan dan sering terbayang-bayang kehidupannya jika dapat mengejar minat-minat sebenarnya. Satu hari, di bangunan IRS, Evelyn telah didedahkan kepada multiverse di mana setiap pilihan yang beliau pernah terfikir untuk lakukan mewujudkan satu cabang realiti dalam multiverse. Dia boleh mengakses kebolehan dirinya dalam multiverse lain untuk digunakan dalam usahanya melawan Jobu Tupaki, iaitu seorang yang ingin memusnahkan multiverse. She's 84, and I'm taking this home to her. She's watching right now in Malaysia, KL, with my family and friends. I love you guys. I'm bringing this home to you, and also to my extended family in Hong Kong, where I started my career. Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today. Thank you. Thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Peristiwa bersejarah itu, Tan Sri Michelle Yeoh mengucapkan terima kasih kepada sokongan yang diberikan keluarganya, terutama ibunya, Datin Janet Yeoh yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Detik bersejarah bintang Hollywood kelahiran Malaysia, Tan Sri Michelle Yeoh memenangi Oscars di Los Angeles itu disaksikan ibunya pada acara tontonan eksklusif di Ibu Negara. Acara eksklusif itu dihadiri lebih 200 tetamu termasuk Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri serta Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh. Apa maknanya kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh di Hollywood dan apa refleksinya untuk industri filem ataupun industri kreatif tempatan? Saya cukup bersahati, saya bersama dengan Hassan Abdul Muttalib, pengkritik filem dan juga merupakan seorang penulis, pengarah dan sebagainya yang cukup dihormati dalam industri. Terima kasih Pak Hassan kerana sudi bersama kami dalam di Astro Awani. Apa reaksi pertama Pak Hassan apabila Tan Sri Michelle Yeoh diumumkan sebagai pemenang di Oscars? Sudah pasti jalan itu begitu panjang kerana
kempen untuk menangi di Oscar itu juga tidak semudah yang kita sangkakan dengan persaingan ketat daripada calon-calon yang lain. Tetapi untuk filem ini sudah pasti itu satu fenomena baru di Hollywood kerana filem itu ditayangkan pada awal tahun lepas tapi masih lagi ada momentum sehingga ke musim festival filem ini. Apa reaksi pertama Pak Hassan? Ya, Tan Sri Michelle merupakan salah seorang daripada beberapa anak Malaysia yang sudah menempa nama di luar negara, terutama di Hollywood. Jadi yang lain adalah Henry Golding daripada Sarawak. Sabah katanya. Lepas tu kita ada Chai Ming Liang yang berjaya di Taiwan. Dan juga Pete Teo yang pernah berlakon di Hollywood. Jadi sepatutnya kita banggalah dengan kejayaan dia orang kerana industri kita ni kecil. Jadi taklah sampai macam Hollywood. Jadi ini semua rasa saya adalah satu permulaan dan mungkin 20-30 tahun daripada sekarang ni ramai lagi lah yang akan menempa nama di luar negara. Jadi Tan Sri Michelle ni pada umur 60 atau 61 yang dia mula nampak kejayaan dalam kemuncak kejayaan dalam kerjaya dia selepas dah berlakon dengan beberapa pengarah tersohor. Jadi nampaknya orang-orang kita nak kena mengembara lah ke luar negara dan bekerja dengan industri-industri perfilman yang memang sudah lama berjaya. Pak Hassan, dalam masa yang sama juga kalau ketika Tan Sri Michelle Yeoh bergelar Bond Girl pada tahun 1997 itu kita cukup bangga dengan pencapaian beliau di Hollywood. Tapi sebenarnya kalau jalan di Hollywood itu tidak semudah itu, tidak semudah pernah berlakon filem Hollywood mendapat penghargaan dan juga pengiktirafan yang sebaiknya sehingga kerana struggle dan juga usaha itu juga begitu sukar. Bagaimana kita memahami realiti perfilman dan juga diterima dalam kelompok masyarakat di Hollywood itu? Jadi agak sukar untuk kita nak break into Hollywood kerana diorang punya pasaran adalah satu dunia. Maka kalau diorang memilih sesuatu skrip untuk difilmkan dan juga pelakon-pelakon yang akan lakonkan, mereka kena berhati-hati. Apakah pelakon dan pengarah filem tu ada ikutan ataupun boleh diterima di negara-negara lain. Jadi kalau berjaya di negara sendiri, itulah satu langkah yang baik dulu. Tapi Tan Sri Michelle tak pernah berlakon dalam filem kita. Jadi dia menempa nama di Hong Kong, di Taiwan, barulah sampai ke Hollywood. Jadi sangat-sangat sukar untuk sampai ke Hollywood. Tapi sekarang ni saya rasa selepas beberapa filem daripada Asia sudah berjaya di pasaran dunia, maka mereka nampaklah pelakon-pelakon ni ada ikutan. Itu yang penting tu. Kerana commercial value ni dipandang oleh accountant, bos-bos korporat di Hollywood. Kerana semuanya bergantung kepada pelaburan yang dia letakkan dan juga lepas pada tu adalah promosi dan pemasaran. Jadi macam filem yang Tan Sri berlakon tu, itu merupakan sesuatu yang luar biasa sikit, lari daripada beberapa filem genre yang dibuat di Hollywood. Pak Hassan, ada yang skeptikal apabila macam Pak Hassan katakan tadi Tan Sri Michelle Yeoh tidak pernah berlakon di Malaysia. Beliau menempa nama dan juga mengurat langkah untuk berhijrah ke Hong Kong dan juga menempa nama di Hollywood. Tapi Tan Sri Michelle Yeoh juga tidak pernah malu untuk mengakui beliau berasal daripada Malaysia. Kalau di media sosial itu ada perdebatan yang skeptikal dan sebagainya. Bagaimana kita melihat? Kerana saya suka apabila Tan Sri Michelle Yeoh mengatakan tadi bahawa bagi sesiapa yang mempunyai impian, yang berwajah tidak seperti berkulit putih di Hollywood, impian dan juga harapan mereka valid ataupun boleh diterima, tidak berhenti untuk mengharap dan juga untuk mencuba dan juga berusaha keras. Bagaimana mesej ini disampaikan kepada penggiat tempatan? Kerana kadang-kadang kita skeptikal, kita mengkritik, tapi dunia lebih terbuka sebenarnya sekarang untuk percaya dengan bakat masing-masing. Pandangan Pak Hassan? Ya, setakat ni filem-filem kita ni macam White Kingdom, apa lagi yang lain-lain tu kan,
ada juga ambil pelakon daripada Hollywood. Tapi tak tahu mungkin tidak ada peranan dia orang, peranan seorang orang Cina ataupun orang India ataupun orang Melayu sendiri yang ada nama tapi belum ada lagi untuk berlakon dalam filem kita. Jadi mungkin selepas ni kita boleh memikirkan bagaimana kita buat satu filem yang menampilkan Tan Sri Michelle ni sebagai watak utama. Jadi sekarang dia dah dapat nama di Hollywood, mungkin lebih senang filem kita masuk ke pasaran antarabangsa. Saya juga ingin bersama dengan pengurusi Finas, Datuk Kamil Othman, melalui talian telefon. Datuk Kamil, terima kasih kerana bersama kami dalam 100 Hari Kerajaan Padan. Datuk, bagaimana reaksi pertama Datuk sebagai penggemar filem dan juga kini dalam posisi pengurusi Finas dengan kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh sebentar tadi? Sebenarnya, Assalamualaikum. Sebenarnya kita memang syak dia akan menang. Sebab kalau mengikut trend dia, kalau sesiapa yang lepas yang kemenangan di Screen Actors Guild dan sebagainya, selalunya itu tu tanda-tanda yang mereka akan berjaya di tahap Oscar. Jadi memang saya memang expect dia menang, dan saya memang tu seronoklah dengar berita yang orang kata ni berita yang bagus ni. Jadi untuk saya, kita sebenarnya dah pernah jumpa Tan Sri Michelle dulu 2016, dan dia memang betul-betul memang nak bantu cara ekosistem perfilman di Malaysia. Jadi sekarang adalah alasan yang terbaik sebab seorang Malaysian dah menang Oscar, dan lepas ni saya ingat kita kena semak balik kita blueprint untuk networking dan sebagainya supaya kita boleh capai apa yang YB Menteri dah cakap ataupun dah memberi hasratnya daripada awal lagi, iaitu kita kena recalibrate Finas untuk mewujudkan filem yang berkualiti untuk dieksportkan. Jadi yang itulah pendirian kami sekarang di Finas. Datuk, kadang-kadang kita sering terperangkap untuk mengeksport filem itu kita melihat kepada skala yang besar. Tapi apa yang paling penting bagi Finas pada ketika ini? Adakah originality ataupun keaslian filem ataupun jalan cerita dari Malaysia menonjolkan bakat-bakat yang terbaik dan juga dalam masa sama kena dengan memahami ekosistem dan juga trend dan juga perubahan yang berlaku dalam industri kandungan kreatif secara global pada hari ini? Betul. Macam perkataan Road to Oscar dulu, memang kami dah berkali-kali cakap Road to Oscar tu memang Oscar tu destinasi. Tetapi sebelum sampai ke tahap Oscar, banyak lagi yang kita perlu buat. Dan satu padanya yang saudara Yura mention tadi dah, kita kena mencukir bakat dan juga kena ada training ataupun pendedahan kepada pasaran dunia dengan secara sistematik dan sebagainya. Jadi kebanyakan even dengan kemenangan ni, kita tidak boleh anggap ni sebagai overnight success. Tan Sri Michelle Yeoh pun dah beberapa tahun dah berkecimpung dalam area ni, dan kita dah tengok dah dia step by step ya. Jadi yang kami dah memang kenal pasti, memang fundamental di Malaysia ni untuk membangunkan industri ni tidak melibatkan apa kita cakap yang cara-cara ad hoc ya. Bila nak buat sesuatu tu, kita terus buat dan kita harap benda itu akan berjaya serta-merta. Tidak. Ini memang long term planning. Dan saya memang rasa kita perlu tengok balik blueprint yang sedia ada supaya kita boleh mencartakan map. Kita kena map out cara kita ubahkan, cara funding kita, cara dana digunakan, cara training dibuat dan cara pemasaran dan sebagainya. Sebab penceritaan tu kita tak lari daripada hasrat nak menonjolkan filem-filem tempatan. Cerita-cerita tempatan. Tapi dengan cara di mana satu dunia boleh menikmati dan boleh enjoy filem-filem tersebut. Kadang-kadang ni kita ni masih lagi dalam era domestik ya. Apa yang kita buat, filem-filem yang kita buat sini semuanya macam seolah-olahnya macam untuk pasaran domestik. Ini bukan salah sesiapa. Memang itu dia market forces pada masa ni.
memang pemasaran di Malaysia ni memang somehow memang betul lah yang itu yang digalakkan. Tetapi dengan hasrat kementerian sekarang dan juga YB Menteri, saya ingat inilah peluang keemasan kita. Kita boleh tengok balik. Dan Tan Sri punya kemenangan ni adalah bukti bahawa kita dah ada network, ya. Kita dah ada network dan jalan di mana kita boleh buat lebih lagi pada apa yang kita dah buat pada masa dulu. Dalam masa yang sama, mungkin saya tanyakan soalan yang sama kepada Pak Hassan. Adakah kita memiliki bakat yang terbaik dalam negara dan mereka diberikan peluang? Bagaimana Pak Hassan? Kalau kita benar kita nak cerita pasal roadmap dan sebagainya, tapi adakah kita benar-benar memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk anak-anak muda ataupun penggiat industri dan juga perfilman kita? Setakat ini banyak yang diusahakan oleh kerajaan, termasuk dalam bajet yang baru-baru ni pun. Dan ada nampak dah bahawa kalau dibagi dana kepada orang-orang yang tertentu tu, dapatlah kita mencungkil bakat yang sedia ada. Mana tahu dalam 10 filem yang kita bagi dana, satu tu dapat break into the international market. Itu yang patut harapan kita lah. Jadi setakat ni saya boleh katakan bahawa banyak juga graduate kita yang graduan dalam filem, seni lukis, teater dan sebagainya, mampu untuk melahirkan filem yang berskala besar sekiranya bajet itu juga besar. Sekarang ni saya ingat nak buat satu filem, kalau kita nak masuk ke pasaran antarabangsa, tak boleh kurang daripada 10 juta kalau kita nak buat filem. Jadi itulah yang kita kena fikirkan. Dan Datuk Kamil sendiri sudah lama buat pelbagai kertas kerja daripada tahun 2002 sehinggalah dia jadi ketua pengarah filem Finas dulu. Jadi patut tengok balik dan tengok macam mana. Jangan kita bila Tan Sri Michelle dapat Oscar saja, barulah kita menggelabah mula nak fikir itu, fikir ini. Tak boleh macam tu. Kita kena ada satu long term planning. Misalnya, kalau kita letakkan satu deadline, dari sekarang sampai katalah dalam 10 tahun akan datang, filem kita dah dapat masuk sekurang-kurangnya dapat pencalonan dalam Oscar. Dan itu yang kita harapkan. Selepas ni saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Saya akan bersama dengan Pak Hassan dan juga Datuk Kamil Osman. Kita nak bercerita, kita bercerita pasal bajet, tapi kalau dalam industri perfilman ataupun industri kandungan kreatif seperti di Korea, yang mana Parasite menang filem terbaik pada 2 atau 3 tahun lepas, pada tahun 2020, ianya melibatkan satu blueprint yang menyeluruh dan juga perlukan partisipasi syarikat korporat dan juga agensi yang berkaitan, bukan daripada dana daripada kerajaan sahaja. Bagaimana itu pemikiran yang perlu ada dalam masyarakat kita di Malaysia? Kita nak bincangkan itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Astro mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh di atas penganugerahan pelakon wanita terbaik di 95th Oscars. Kita bercerita mengenai kejayaan Tan Sri Michelle Yeoh yang merangkul trofi Anugerah Akademi ke-95 sebagai pelakon wanita terbaik. Pencapaian dan juga sejarah telah tercipta dalam industri kreatif dunia secara globalnya, kerana Tan Sri Michelle Yeoh merupakan pelakon wanita pertama dari Asia yang bergelar dan juga mendapat merangkul trofi Oscar itu. Jadi saya bersama dengan Pak Hassan Muttalib, pengkritik filem, dan juga Datuk Kamil Osman, pengurusi Finas. Datuk Kamil, mungkin kita dapat fahami juga, kalau kita bercerita nak membangunkan filem, kita perlukan juga membangunkan penonton-penonton kita supaya faham, sukakan filem-filem yang baik dan juga terbuka dengan karya-karya yang pelbagai. Adakah itu kita ada pada hari ini dan juga bagaimana kita nak menuju ke arah itu? Sekarang ni kita tengah bergerak untuk nak mengatasi masalah yang daripada segi penonton di Malaysia juga. Jadi sebenarnya sebelum ni kita fokus kepada produksi menghasilkan filem kadang-kadang sampai 80-90 filem setahun, tetapi kita miss out, kita terlupa yang penonton pun patut didedahkan juga kepada cerita-cerita yang
mungkin sekarang ni dia orang macam saya bagi example macam filem Imaginor. Masih lagi ada satu grup memang suka cerita tu, dan banyak lagi juga orang lain yang belum lagi faham dengan betul. Dia orang tak kata filem tu tak bagus, cuma pemaham nak faham filem-filem yang sedikit kompleks daripada filem yang kita dah biasa tengok di program kita di sini ataupun di televisyen. Jadi memang itu tu dalam blueprint kami sekarang. Bagaimana kita nak mendedahkan lagi penonton-penonton di Malaysia ni dengan filem-filem yang filem-filem yang lain daripada yang lain, mendedahkan dia orang juga kepada filem-filem tempatan, macam filem Datuk Rahim Razali, kira kompleks juga, dan filem Yasmin Ahmad dan sebagainya, semua patut ditonton lagi. Dan saya macam Pak Hassan cakap tadi, di universiti tempatan memang kami dah nampak hasil daripada graduan tu memang dah nak capai tahap begitu. Tapi kami juga keliru. Kenapa bila sampai masanya mereka tidak continue, mereka tidak sambung dengan aspek-aspek ataupun ciri-ciri penceritaan mereka yang luar biasa. Jadi ini adalah satu cabaran pada kami sekarang. Tapi saya rasa perkara ini kita boleh mengatasi melalui film appreciation program dan juga community cinema. Dan juga kita cungkil bakat daripada ni graduan-graduan dan daripada pesta-pesta filem yang dianjurkan oleh universiti dan juga oleh klub-klub umpamanya dan juga dari persatuan. Datuk, saya apabila Datuk mengatakan bahawa mendedahkan penonton, saya suka apabila Tan Sri Michelle Yeoh dalam beberapa siri temu bual bersama dengan media-media di Hollywood mengatakan bahawa beliau berasal dari Malaysia, beliau terdedah dengan filem-filem yang pelbagai, filem Melayu, Cina, India, malah daripada filem Hollywood, Hong Kong dan sebagainya. Dan itu menjadikan beliau berada pada tahap beliau pada hari ini kerana ada apresiasi itu. Maksudnya dalam pembudayaan tonton wayang, tonton filem, kita sudah ada dan saya yakin itu sepatutnya ada dalam anak-anak muda pada hari ini. Tapi bila kita nak buat filem sendiri itu, kita sentiasa dihambat dengan kos, Datuk. Bagaimana kita nak atasi masalah itu? Kalau kita lihat kepada filem Everything Everyone All at Once ini, ianya adalah dalam skala indie. Skala filemnya tidak terlampau besar tapi masih lagi $25 juta untuk dihasilkan. Bagaimana kita dapat atasi masalah ini? Kerana ini bukan kerja Fina sahaja untuk bagi grant, tapi perlukan ekosistem yang menyeluruh. Kerana Korea dengan Parasite itu memerlukan suntikan dana daripada swasta dan juga daripada pihak korporat juga, Datuk. Betul. Itu satu daripada cabaran kita juga. Sebab pembikinan filem di dalam negara kita ni, di Malaysia, sekarang ni nampaknya macam semuanya beban tu diletakkan ke atas dana di Finas. Tetapi pihak swasta, private sector masih lagi belum berani. Ada sebab-sebab yang tertentu. Kita tak boleh generalize kan problem yang ini. Sebab saya tengok bila Finas buka dana ataupun RTM ke permohonan untuk dana, berpuluh-puluh datang, beratus-ratus datang. So maknanya ada mereka yang nak buat filem. Tetapi yang dia punya missing link tu, adakah filem itu dinilaikan mengikut saya anggap sebagai konservatif punya evaluation. Jadi maknanya kita tak pandang luar daripada tempat yang terakhir yang untuk filem tu. Saya bagi umpamanya. Kebanyakan negara lain, termasuk Korea, bila dia buat filem atau TV series, memang ekspor tu memang di dalam perancangan mereka. Jadi dia kena buat filem tu in such a way, ataupun dengan cara yang di mana orang-orang yang bukan daripada negara dia orang pun boleh faham. Jadi ini bermakna penceritaan tu dah jadi satu elemen yang crucial, satu elemen yang digalakkan. Jadi itu yang kita kena buat sekarang. Okay. Saya rasa dengan apa yang kita dah dapati sekarang ni, mungkin dana-dana kita ni kita kena tengok balik bagaimana cara kita keluarkan dana ni supaya berikan kepada orang yang selayaknya, Datuk.
Okey, saya 1 minit saja berakhir, tapi Pak Hassan mungkin dapat komen sedikit bagaimana membangunkan penonton dan juga akhirnya bagaimana, adakah kita benar-benar terbuka dengan tontonan filem dan juga apresiasi filem yang baik? Ya, perkara ni dah lama kita bercakap tentang audience dan apresiasi dia orang tu. Jadi kita kena fikirkan atau bertanya, mengapa audience kita hanya pergi ke filem-filem tertentu dan ada filem-filem yang bagus dari segi penceritaan dan pengarahan, tapi dia orang tak nak pergi. Filem yang terbaik dalam dunia tak dapat dijual. Yang boleh jual dia adalah promosi dan pemasaran. Dan inilah satu perkara yang kita banyak abaikan dan mesti dipikirkan sebelum filem itu dibuat. Jadi inilah satu bidang yang kita kena bagi penerbit-penerbit kita ni faham, supaya jangan filem tu dah keluar tapi orang tak pernah dengar, tiba-tiba dah terkeluar daripada panggung. Dan yang penting juga, kita kena ada lagi satu panggung yang bila filem tu dah selesai tayangan secara komersial, maka dia boleh masuk panggung ini. Maka dia akan jadi satu tarikan kepada audiens juga. Saya rasa hairan bagaimana hari ini begitu ramai yang dah keluar daripada universiti, college dan sebagainya, tapi tahap apresiasi mereka terhadap filem sangat-sangat kurang. Termasuklah yang yang sarjana dan sebagainya. Dia tak suka ditengok. Jadi kita kena buat satu kajian untuk melihat macam mana kita nak mengatasi masalah ini. Di Eropah tak ada masalah. Walaupun filem tu bagi kita boring nak mampus, tapi dia orang boleh duduk tengok sampai akhir. Sampai credit title naik tu pun dia orang tak bergerak. Malangnya budaya kita ni tak sampailah ke situ. Kita hanya nak seronok tapi kita tak nak memikir. Tapi kalau kita punya pembikin filem terdiri daripada ahli fikir, maka dia orang akan buat filem yang berjaya sama melalui di segi komersial dan juga intelektual. Betul. Okey, itu yang kita kena fikirkan juga bersama dan juga itu kena satu lagi diskusi lain. Terima kasih Pak Hassan, terima kasih Datuk Kamil. Saya harap ada lagi diskusi selepas ini yang lebih serius untuk kita bincangkan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Sekian saja. Assalamualaikum, salam sejahtera.